Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qawlu fi aqsamil aqatil makruha bi'atibari al-waqti wa bi'atibari al-fi'li. Perbahasan tentang bahagian waktu yang makruh tahrim tadi tu. Makruh tahrim tu artinya haram dari segi waktu itu sendiri dan dari segi apa yang dilakukan di dalam waktu tersebut. Baik. Tanbihun, ini satu peringatan. Qad alima mimma taqarrara aqsamun nahyi an hadhihi al-awqat ila ma yata'allaqu bil zaman wa huwa salasatu awqat. Ini satu peringatan, telah diketahui dari apa yang telah ditetapkan bahawa pembahagian tegahan di dalam waktu-waktu yang telah kita bincangkan terdahulu, iaitu waktu dilarang solat tanpa sebab yang terdahulu. Solat sunat lah maksudnya di sini, ataupun solat qada fawat, solat faitah namanya. Jadi pembahagian waktu-waktu yang dilarang solat tanpa sebab tadi tu ada yang dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya yang berkaitan dengan tempoh waktu, zaman tempoh waktu, dan ia terbagi kepada tiga waktu, wahwa salah satu awqat, tiga waktu. Pertamanya ketika terbit matahari, terbit matahari. Yang keduanya ketika matahari berada di atas kepala, istiwa. Yang ketiganya inda al-ghurub, ketika matahari itu mula terbenam hingga habis terbenam. Itu yang berkaitan dengan tempoh waktu yang dilarang solat tanpa sebab, tanpa didahului sebab. Jadi bahagian yang kedua tentang waktu yang dilarang solat tadi tu ialah yang berkaitan dengan ibadat atau solat yang dilarang dilakukan pada waktu tersebut. Solat yang dilarang agar didirikan pada waktu tersebut. Itulah selain daripada solat yang tidak didahului sebab, itu semua dilarang. Jadi yang berkaitan dengan solat yang dilarang tadi tu, dia ada dua waktu yang dilarang solat. Pertamanya ba'da subhi adaan, selepas solat subuh yang ditunaikan secara tunai. Itu subuh yang betul lah, subuh yang betul, bukannya subuh yang qada. Yang keduanya ba'da asri, selepas asar. Kadzalika, iaitu asar yang dilakukan dalam waktunya, yang bukan solat asar qada. Qada tu bila-bila boleh kan. Ini kalau solat yang dalam waktunya memang waktu asar tu betul. Selepas solat asar maka tak boleh lagi solat, walaupun solat asar tu di jamak takdim. Tak boleh juga solat selepas solat asar itu tadi. Itu min haitsu ma yata'allaqu bil fi'li, ya. Sebab dia dah buat dah solat asar tu. Sebab dia berkaitan dengan solat tu sendiri kan, bukan berkaitan dengan waktu. Kalau berkaitan dengan waktu, bolehlah masuk waktu asar dulu, tak boleh. Ini berkaitan dengan perbuatan solat tu sendiri. Jadi lepas solat asar dah tak boleh solat dah. Solat sunat yang tak ada sebab lah. Okey, habis. Wa taqsimu hadhihi al-awqat ila khamsatin hiya ibaratul jumhur. Dan pembahagian waktu-waktu yang dilarang solat tadi tu kepada 5 bahagian waktu itu adalah menurut jumhur. Pembahagian waktu yang dilarang tu tadi ada 5. Wa tabi'ahum fil muharrar 'alaiha. Dan kita muharrar mengikut kepada pendapat jumhur lah, yang membahagikan waktu tu kepada 5 bahagian. 5 bahagian lah. Wahya aula, itu lebih aula lagi. Min iktisarin minhaj, daripada kalau ringkaskan kepada 3 waktu saja seperti dalam kitab minhaj, iaitulah
Yang pertama alal istiwa, ketika matahari terpacak atas kepala. Yang kedua ala ba'di solati subhi, ketika selepas solat subuh sehingga terbit matahari kan. Yang ketiganya wa ba'da solatil asri, selepas solat asar. Jadi ibarah kitab Minhaj, dia membahagikan waktu yang dilarang solat tu kepada 3. Jumhur kata bahagi kepada 5. Jadi musannif kata yang jumhur lebih aula lah, lebih bagus lah, lebih detail. Qala al-Isnawi, kata Imam Isnawi, wal murad bi hasri solat fi al-awqatil mazkurah innama huwa binisbah ila al-awqatil asliyah. Yang dimaksudkan dengan membataskan solat tertentu saja yang boleh dilakukan pada waktu yang dilarang solat tadi tu, iaitulah solat yang didahului sebab saja yang boleh dilakukan pada waktu dilarang tadi tu. Innama huwa binisbah ila awqatil asliyah, hanya saja waktu itu adalah waktu yang asli. Jadi lawan kepada waktu asli ialah waktu yang hudus lah, waktu yang mendatang kan. Contohnya kat sini apa? Wa illa fasayati karahatut an tanafful fi waqti iqamati solah wa waqti su'udil imam li khutbatil jumu'ah, intaha. Kalau tidak, maka akan datanglah makruh itu, makruh solat sunat itu pada waktu sedang iqamah untuk solat jemaah kan. Itu pun makruh juga, dilarang solat. Nabi sabit dalam hadis Nabi larang solat ketika orang dah iqamah kan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza uqimati solati fala solata illa al-maktubah." Itu sabit larangan. Wa waqtu su'ud al-imam li khutbatil jumu'ah intaha. Begitu juga dilarang solat ketika imam sedang baca khutbah di atas mimbar hari Jumaat. Jadi itu pun dilarang juga waktu tu, itu pun waktu juga. Tapi itu waktu berlaku kejadian, bukannya waktu asli. Jadi waktu asli sini ialah waktu, kalau subuh tu waktu subuh tu betul, waktu asar tu waktu asar tu betul, waktu tu istiwa tu waktu istiwa tu betul, tu waktu asli. Habis intaha. Wa inma turadu al-ula idza qulna al-karah li tanzih. Dan hanya saja ditolaklah segala pada perbahasan yang sah tak sah tadi, solat pada waktu haram tadi tu, semua tu tertolak. Idza qulna al-karahah li tanzih, jika kita mengatakan maksud karahah makruh oleh musannif tu, makruh berarti li tanzih, bukan makruh li tahrim. Kalau makruh tanzih ni makruh yang biasalah, buat tak dapat pahala, tinggalkan dapat pahala, betul kan. Itu makruh tanzih. Jadi kita duk bahas waktu haram, kalau buat juga solat tak sah kecuali solat yang ada sebab. Itu semua tu kalau kita mengatakan makruh tu ialah makruh li tahrim. Okey, jadi kalau kita mengatakan makruh tu li tanzih, maka itu semua tak terpakai. Okey, habis. Wa zada ba'dhum karahat waqtaini akharaini. Sebagian ulama menambah lagi, ada 2 lagi waktu lain, kan. Jadi jumhur kata 5, kemudian tambah 2 lagi. Kata ibarah kitab Minhaj kata 3 ditambah lagi tu jadi 5. Jumhur kata 5 tambah 2 lagi ada 7. Apa dia? Wa huma ba'da tulu'il fajri ila salatihi. Waktu yang tambahan menurut sebagian ulama tu itu ialah waktu yang dilarang solat tadi tu, ba'da tulu'il fajri, selepas solat, selepas masuk fajar, masuk subuh sehingga solat subuh. Itu dilarang solat apa-apa solat melainkan solat qabliyah sahaja. Solat lain semua tak boleh, tak boleh lakukan. Begitu juga ba'dal maghrib ila solatihi, selepas maghrib, selepas masuk waktu maghrib sehingga didirikan solat maghrib. Okey.
Wa qala innaha karahatu tahrim ala sahih. Dan ulama yang mengatakan ada tambahan 2 waktu tadi tu, mereka mengatakan makruh solat sebelum solat subuh dan sebelum solat maghrib tadi tu, itu makruhnya ialah makruh haram, makruh at-tahrim, makruh karahat at-tahrim, makruh li-tahrim. Dan itulah yang sahihnya karahah tu ya karahah li-tahrim, makruh li-tahrim. Dan mereka mendakwa bahawa naqalahu anin nas, mendakwa mereka menukilkan daripada nas kitab al-Um Imam Syafi'i sendiri. Intaha habis. Okey, wal masyhur fil mazhab, manakala pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah di sebaliknya, kan, tak adalah sampai makruh haram bagai, kan. Wa akhbarani, dan telah memberitahu kepada aku, kata muallif ni, ba'dul hanabilah, sebahagian daripada ulama Hambali, anna tahrim mazhabuhum, bahawa yang mengatakan bahawa makruh solat sunat yang tanpa sebab sebelum solat subuh dan sebelum solat maghrib tadi tu adalah pendapat mazhab Hambali, pendapat Hanabilah, mazhab Hambali, ya. Jadi selepas solat subuh, sebelum solat subuh dan sebelum solat maghrib itu hanya ada satu solat saja, iaitu solat qabliyah. Wallahu ta'ala alam. Yang lain semuanya dilarang. Tapi menurut yang masyhur mazhab Syafi'i sebenarnya mengatakan tidaklah haram, dia hanya makruh sahajalah, makruh tanzih saja. Wallahu ta'ala alam. Wa kharaja bi ghadhi harami Makkah haramuha, dan keluar daripada maksud dilarang solat pada waktu haram tadi tu, ialah kalau kita berada di Mekah. Jadi kalau berada di Mekah tidak haram solat pada waktu yang diharamkan tadi. Fala tukrahu fihi solatun, maka tidak dimakruhkan solat ataupun tidak diharamkan solat. Makruh di sini makruh tahrim, tahrim, tidak diharamkan solat pada waktu haram tadi tu, semasa kita berada di tanah haram Mekah, fi syai'in min hadhihi al-awqat. Jadi tak ada satu pun yang dilarang solat ketika kita berada di tanah haram semasa dalam waktu-waktu haram tadi tu secara mutlak. Tak ada satu pun yang dilarang untuk solat pada waktu haram itu ketika kita berada di Mekah. Li khabarin, berdasarkan kepada hadis, ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyati sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai bani Abdul Manaf, janganlah kamu tegah orang ramai janganlah kamu tegah sesiapa pun untuk tawaf di Baitullahil Haram ni, di Kaabah ni, dan solat padanya pada bila-bila waktu sahaja yang dia kehendaki, sama ada malam ataupun siang. Rawahu Tirmizi, hadis Tirmizi dan wa ghairihi, lain-lainnya. Wa qala hasanun sahihun, kata Tirmizi hadis ni hasan sahih. Wa lima fihi min ziyadati fadli salah, dan juga oleh kerana berada di tanah haram itu dia pahala solatnya berganda, 100,000 kali ganda. Jadi untuk kita menambah ziyadah, untuk menambah pahala solat yang berganda tu, kita lakukanlah solat sampai bila-bila ataupun pada bila-bila waktu. Kelebihan untuk mendapatkan kelebihan fadlu solat pada tanah haram, di tanah haram. Baik, na'am hiya khilaful aula. Jadi kata muallif kata na'am ni artinya ada kecuali dah.
yang sebenarnya dia kata yang sebenarnya solat dalam waktu haram di tanah haram itu khilaful aula, kurang baik lah dia kata, kurang baik lah. Yang eloknya tak payahlah dia kata, yang baik yang eloknya khurujan min khilaf, sebab untuk meraihkan untuk keluar daripada khilaf ulama. Sebab ada pendapat kata tak boleh juga kan. Jadi khuruj minal khilaf tu hukumnya mustahab. Sunat kita keluar daripada khilaf. Wa kharaja bi harami Makkah haramil Madinah, dan keluar daripada maksud tanah haram Mekah itu ialah tanah haram Madinah. Madinah pun haram juga, haram Madinah, tapi dia tidak termasuk kawasan yang diharuskan solat dalam waktu haram. Hanya di Mekah saja boleh solat dalam waktu haram. Fa'innahu kaghairi, jadi di tanah haram Madinah sama macam di tempat-tempat lain tak boleh solat pada waktu haram. Wallahu ta'ala alam. Akan datang faslun fi salatul jamaah, tentang solat jamaah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.